Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada malam ni saya akan merakamkan sedikit kupasan daripada surah Ali Imran, bermula daripada ayat 75 sehingga 77 sebagai gantian kepada kuliah takmir di surau Al-Ikhlas yang masih belum dapat dimulakan secara fizikal. InsyaAllah kita akan mula pada bulan 11 nanti, insyaAllah. Baik, kita menggunakan kitab Tafsir Al-Munir daripada ayat 75 sehingga 77. Ayatnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'iman. Dzalika bi'annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyyin sabilun wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. Bermaksud, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau meminjamkan kepadanya harta yang banyak, nescaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau meminjamkan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tiada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang butuh huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bahagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini di antara pengajaran besar ataupun gambarannya daripada ayat ini ialah menceritakan tentang sebahagian ahli kitab yang mempunyai sifat menepati janji. Sebahagian menepati janji dan sebahagian lain yang mempunyai sifat suka menyalahi janji. Telah diriwayatkan oleh Syaikhan bahawa Al-Ash'as telah berkata, dia berkata, telah ada di antara aku, nisbah nuzul ayat, dan seorang lelaki daripada Yahudi, perjanjian ataupun tuntutan terhadap sebidang tanah. Fajahadani, lalu dia berbalah dengan aku. Lalu aku mengemukakan kes itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, adakah kamu mempunyai bukti? Aku kata tidak. Lalu Nabi berkata kepada Yahudi, ahlif, kamu kena bersumpah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, izai yahlif, wahai Rasulullah, jika dia bersumpah, maka hilanglah hartaku. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ayat yang ketiga tadi, yang menceritakan orang yang bermain-main dengan sumpah. Baik. Ayat yang pertama, Allah menjelaskan kepada kita sifat ahli kitab.
iaitu di antara ataupun sekelompok daripada ahli kitab, sebahagian daripada mereka yang boleh dipercayai pada harta yang banyak ataupun yang sedikit. Barang yang kita tinggalkan, yang diamanahkan, ada yang boleh dipercayai. Contohnya ialah Abdullah bin Salam yang telah ditinggalkan kepadanya oleh seorang lelaki Quraisy dengan sejumlah 1020 auqiyah, timbangan bagi emas. Lalu bila sampai tempohnya, Abdullah bin Salam Yahudi ini mengembalikan semula barang yang telah diamanahkan untuk dijaga. Ini contoh seorang Yahudi yang jujur dalam bab penjagaan harta. Sebahagian lain pula Yahudi ada yang khianat kepada amanah, walaupun sikit, dan memberikan alasan-alasan yang banyak bila mana diminta untuk dipulangkan dan sebagainya. Yang minta bukti, minta supaya dihakimi oleh qadi ataupun hakim pada waktu itu. Ini perangai sebahagian ahli kitab. Contohnya Ka'ab bin Ashraf dan juga Fanhas bin Azura, yang telah ditinggalkan kepada mereka ni oleh seorang lelaki Quraisy 1 dinar, 1 duit emas je, tak banyak. Tetapi mereka khianat ataupun mereka ni seolah-olah nak menyeleweng daripada amanah yang dipertanggungjawabkan, diamanahkan kepada mereka menjaga harta itu. Ini sebahagian ahli kitab. Sebab antara sebab yang menyebabkan sebahagian ahli kitab bersikap macam ni, iaitu bersikap tidak jujur dalam memulangkan amanah ataupun barang yang ditinggalkan, ialah sangkaan mereka dalam kitab Taurat yang membolehkan mereka makan harta orang yang meninggalkan harta ataupun mengamanahkan untuk dijaga, iaitu oleh orang bangsa Arab. Dan mereka sangka dalam kitab Taurat kata boleh, boleh makan harta tu. Mereka berkata tak jadi dosa nak makan harta Arab, orang Arab ni. Bal wukila ma'al yahud. Harta yang diwakilkan kepada mereka kecuali harta Yahudi. Ini sangkaan mereka. Khianat. Perangai Yahudi ini perangai khianat, kerana mereka menyangka mereka ialah bangsa Allah yang terpilih. Mereka menyangkakan mereka lah mempunyai ketinggian, ketinggian pada sudut bangsa mereka. Selain bangsa Yahudi, mereka menyangka tidak perlu dihormati, boleh khianat. Sebab itulah yang berlaku hari ini. Zionis Yahudi ni, bangsa lain mereka tidak hormat, bunuh suka hati, harta mereka ceroboh dan sebagainya. Fahuwa mabudun indah muhtaqarun alaihi wala haqqa lahu wala hurmah. Telah juga diriwayatkan bahawa Bani Israel ni mereka beriktikad halalnya harta-harta bangsa Arab. Walaupun kerana orang Arab ni mereka sebahagian mereka masih lagi menyembah berhala. Mereka halal nak tipu, nak khianat dan sebagainya. Tetapi bila mana telah datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian bangsa Arab telah masuk Islam, menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun begitu perangai Yahudi ini masih kekal lagi. Ada turunlah ayat ni menceritakan tentang sebahagian Yahudi yang sentiasa bersifat memungkiri janji. Baik, perkara ini ataupun sifat ini disebut satu perkara yang ditolak, yang ditolak pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hak sesama manusia ni, kita tidak membezakan di antara orang beriman dengan orang kafir.
Hak untuk kita pulangkan semula barang mereka. Hak untuk kita bersikap jujur terhadap barang yang diamanahkan. Sama ada barang yang diamanahkan itu oleh seorang Muslim ataupun seorang kafir, maka dalam syariat kita, sebagai seorang Islam yang beriman, wajib memulangkan semula kepada tuan dia. Ini syariat Islam yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi Yahudi tak. Yahudi mereka menyeleweng. Mereka menyelewengkan ayat-ayat mengikut kehendak nafsu mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, jaga-jagalah, wahai pengikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada mencontohi, menuruti perangai Yahudi ini. Pernah diriwayatkan daripada Abdul Razak dan Abu Ishaq bahawa seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas. Lalu dia berkata, inna nusibu fil ghazwi min amwali ahli zimmah ad-dujajah wasyah. Lalu kata, kami ni mendapat dalam perang ni daripada sebahagian harta ahli zimmah. Ahli zimmah ni orang bukan Islam. Dapat apa? Ad-dajajah wasyah. Dapat binatang ternak, ayam dan juga kambing. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, famaza taqulun, apa yang kamu nak kata? Qala, dia berkata, naqulu laisa alaina bizalika ba'sun. Dia kata, tak jadi salah atas kami nak ambil harta ahli zimmah. Qala haza kama qala ahlul kitab laisa alaina fil ummiyina sabilun. Kata ahli kitab, mereka mengatakan tidak ada bagi kami kepada orang-orang yang buta huruf itu sabil, jalan ataupun kesalahan. Innahum iza addul jizyah la tahillu lakum amwalahum illa bi tibi anfusihim. Sedangkan ahli zimmah ini, mereka setelah membayar jizyah. Jizyah ni ialah wang yang dibayar oleh golongan Islam kepada pemerintah Islam, dan mereka berhak mendapat perlindungan terhadap nyawa mereka, harta mereka, tubuh mereka. Ini perangai Yahudi. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolak dakwaan-dakwaan mereka, penipuan, pendustaan mereka terhadap kitab-kitab mereka. Mereka mengetahui mereka ni menyeleweng daripada kitab mereka yang sebenar. Tak ada pun dalam kitab Taurat yang menyebut bolehnya mereka ni khianat ataupun menceroboh kepada harta-harta bangsa lain selain daripada Yahudi. Bahkan disebut inna hukmat Taurah aksu zalik. Sebenarnya dalam kitab Taurat sebaliknya hukum. Iaitu dalam kitab Taurat sendiri mewajibkan untuk bersifat al-wafa bil uqud, iaitu menyempurnakan akan perjanjian. Wa ta'muru bil wafa'il amanat, menyuruh untuk menyempurnakan, melaksanakan amanah. Ini yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala Allahu lahum, Allah berfirman kepada mereka, bala alaihim fil ummiyina sabilun al-azab bikazibihim wa istihlaluhum amwal al-arab faman iqtarada ila ajalin aw ba'a bi thamanin muajjal aw tumina ala syai'in masalan wajib alaihi al-wafa' bih wa ada al-haqqi li sahibihi fi hin. Bahkan ke atas mereka terhadap orang-orang yang buta huruf itu dosa ataupun azab kerana pendustaan mereka, kerana mereka menghalalkan untuk menceroboh, menyeleweng, mengambil harta bangsa Arab. Sesiapa yang memberikan pinjaman
kepada satu tempoh masa, ataupun ba'a, yakni menjual sesuatu dengan harga yang ditangguhkan, ataupun diamanahkan dengan sesuatu, maka wajib dia menyempurnakan apa yang diamanahkan tadi, apa yang dipinjamkan kepada dia, dipulangkan balik bila sampai masa dia. Tak perlulah tuan dia nak minta, nak bersungguh. Yang ni kadang-kadang pengaruh kita pun ada juga. Bila berjanji, bila nak pinjam barang, nak pinjam duit, berjanji kamu, engkau mainlah. Saya janji sebulan saya bayar. Cukup gaji bulan ni saya bayar. Sehingga tuan yang memberi hutang terpaksa meminta pula. Ni jangan. Ni perangai yang kita kata hampir menyerupai perangai sebahagian ahli kitab. Orang Islam mesti bersifat menyempurnakan janji. Itulah yang kita boleh ambil sedikit sebanyak daripada ayat yang telah kita baca ini. Yang sebahagian ahli kitab yang bersifat dengan sifat tidak menyempurnakan janji atau tidak menyempurnakan amanah yang diberikan, diamanahkan kepada mereka. Kepada orang Islam, kita mesti mempunyai sifat al-wafa, iaitu menyempurnakan amanah janji kepada siapa sahaja yang berjanji dengan kita. Ini akhlak yang diajar oleh Islam, yang perlu ada kepada orang Islam, menjadi contoh kepada orang lain. Wallahu alam. Sekarang yang dapat saya kongsikan, saya kupaskan sedikit sebanyak dari ayat ini. Mohon maaf sebarang kekurangan. Aku lupa hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.